وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu majlis yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Ditambah pada malam yang barakah ba'dal maghrib, Allah Ta'ala mengizinkan kita satu kedudukan yang besar. Kita berada pada malam yang teragung, tidak berlaku kepada mana-mana makhluk yang lain. Di antara petala langit yang pertama sehingga petala langit yang ketujuh, di antara bumi yang pertama sehingga bumi yang ketujuh, fis samati wal ard. Maka pada malam yang barakah ini, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, datuk-datuk, datin-datin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, pelajar-pelajar tahfiz, Masya Allah, tabarakallah, daripada mana semua? Tahfiz apa? Ikhwan, di sini juga ke? Ataupun di mana? Kesuma ke? Kesuma, Masya Allah, alhamdulillah. Ni import semua ni, daripada luar. Pada malam yang barakah ini, bukan dalam karya kita, tetapi Allah Ta'ala izinkan untuk bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun. Mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita sempena ceramah perdana Isra' wal Mi'raj di kampung ataupun di karya Masjid Karya Kampung Rincing Hulu. Subhanallah, kalau Rincing ni pecah banyak, betul tak tuan-tuan? Rincing Hilir ada, Rincing Hulu ada, Bandar Rincing pun ada, kan? Jadi alhamdulillah ustaz berada pada satu kedudukan yang besar, iaitulah Masjid Karya Kampung Rincing Hulu. Alhamdulillah, jutaan terima kasih berbanyak-banyak ustaz ucapkan, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam sebentar tadi yang memimpin mengetuai solat fardu maghrib. Mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita adalah menjadikan kekuatan untuk kita mendapat satu kedudukan yang tidak lain dan tidak bukan syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jutaan terima kasih kepada MC juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kepada semua carta organisasi, nazir, timbalan nazir, SU, bendahari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz doakan semuanya duduk dalam keadaan diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertepatan dengan malam ini, malam 27 Rejab 1440 berapa? 5 betul? Sekarang ni 1445, betul kan? Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita
Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diperjalankan maha suci Allah. Bila sebut maha suci Allah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kena ingat, bila sebut maha suci Allah, kita nak bersihkan sifat-sifat naqais, sifat-sifat kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan, atas takdir, atas kehendak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh bergerak, boleh berjalan, boleh menuju hanya satu malam sahaja. Okey, perjalanan ini tidak berlaku kepada mana-mana nabi yang lain. Kod-kod lah ada yang kata, ustaz, Nabi Musa pun ada, ustaz kan, Isra Mi'raj kan, ustaz kan? Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya pernah dengar lah ada orang cakap Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun ada kan, ustaz kan, Isra Mi'raj kan, dia orang pun berjalan lah. Tidak ada sama sekali. Boleh? Bila sebut tentang Isra wal Mi'raj, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah malam yang teragung. Sebab itu untuk tubuh batang Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling baik, ataupun kita panggil apa ini, the best moment ke orang panggil, satu bentuk peringatan, satu bentuk tragedi, satu bentuk peristiwa yang berlaku ke atas tubuh batang baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia, yang paling besar, yang paling sejarah, malam ini, iaitulah malam Isra wal Mi'raj, malam ni. Okey, tapi kalau kita, malam apa yang paling mulia untuk kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam apa yang paling terbaik untuk kita? Malam apa? Agak-agak ibu-ibu, malam apa? Ayah-ayah, agak-agak malam yang terbaik. 365 hari Allah Ta'ala pinjam pada kita dalam tempoh setahun. 365 malam Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk bernafas dalam tempoh setahun. Yang paling baik untuk kita malam apa? Malam Jumaat. Boleh tahan juga. Malam Jumaat nanti dulu. Malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfisyahr. Lebih baik, khairum min alfisyahr, lebih baik. Ustaz dengar tadi malamat dengar tadi. Tak tahulah maat tu malam apa, Jumaat, nanti dulu. Tahulah malam tu mulia juga. Kan? Kata Al-Imam Syafi'i ada 5 malam. Malam hari raya Aidul Fitri, malam hari raya Aidul Adha, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam hari Khamis, malam Jumaat. 5 malam. Walaupun janganlah kata ustaz, habis malam lain Allah Ta'ala tak dengar lah doa kita, ustaz. Tak. Habis ustaz, malam lain tu tak berkualiti lah kalau doa pun, seolah-olah sia-sia lah. Bukan. Cuma nak tuntut pada 5 malam ini adalah 5 malam yang terbesar, 5 malam yang termulia. Tapi kalau orang tanya ayah-ayah, orang tanya adik-adik yang ada di hadapan kita, malam yang paling terbaik untuk batang tubuh Nabi, malam yang paling mulia untuk satu orang individu yang dinamakan Muhammad ibn Abdillah. Okey, kalau panjang lagi panjang namanya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Betul. Panjang lagi, bin Manaf, bin Hashim, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu. Oh, naik-naik-naiklah, tak apalah. Tapi untuk yang pertama, Muhammad ibn Abdullah.
diperjalankan malam ini hanya dengan satu malam. Benda yang miracle. Orang Jawa panggil miracle. Apa miracle ni ibu-ibu? Benda yang apa? Alah, tak masuk akal tapi jadi. Tu kan? Alah, dululah kalau kita tengok ada benda-benda, ya Allah, tak masuk akal lah. Kenapa kak? Akak hampir nak jatuh gaung dah. Depan akak tu jatuh gaung tu kereta dia, tapi hidup. Ya Allah, benda yang luar biasa. Tetapi Isra' wal Mi'raj, ulama menyatakan malam ini antara pendapat yang masyhur. Malam ni malam 27 kan? Betul kan? Kalau tak silap ustaz, malam ni lah malam 27. Tapi kita tak cuti, tak ada. Biasa dia ada kadang-kadang kalender Islam. Kalau di kita punya jam. Malam 27. Walaupun berlaku khilaf tentang tarikh. Ada yang kata malam 25 Rejab, tak apa. Tetapi jumhur ulama menyatakan berlakunya Isra' wal Mi'raj dalam bulan Rejab. Ada selisih pendapat ulama. 12 bulan, bulan apa yang paling terbaik? 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, bulan apa paling baik untuk kita? Ramadan. Ada ulama kata tidak, Rabiul Awal. Kerana lahirnya Nabi kita dalam Rabiul Awal, sebab tu kita dapat Ramadan special. Ramadan zaman Nabi-Nabi dulu pun ada, tapi tak difardukan puasa 30 hari, tidak diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, tak ada. Tak diturunkan Al-Quran, tak diturunkan kitab. Betul? Kerana ada apa? Kerana lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabiul Awal. Ada ulama kata Rabiul Awal paling mulia, bukan Ramadan. Kerana apa? Kerana asbab daripada Rabiul Awal itulah difardukan kemuliaan Ramadan itu tertentu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa-apa. Ramadan berlalu macam tu je kaum-kaum terdahulu. Tapi tak ada Lailatul Qadar, tak ada turunnya Al-Quran. Kalau dalam hadis sebut 10 malam yang pertama fasa Rahman. Betul. Turun fasa yang kedua pula, turun fasa kita kata keampunan, maghfirah. Ada setengah sebut. Masuk 10 yang ketiga, maksudnya 10 terakhir. Ada kata itqun minan nar, ditutup serapat-rapat pintu api neraka. 30 tu pecah, ataupun 29 pecah. Ada kata bukan Ramadan, iaitu Rabiul Awal dalam 12 bulan. Ada yang kata pula bukan ustaz, Ramadan. Sebab Ramadan itulah yang kita dapat hari ini. Beribadat satu malam seolah-olah 84 tahun plus minus. Khairum min alfi syahr, 1000 bulan. Ada kata bukan. Ramadan pun bukan. Rabiul Awal pun bukan. Yang paling mulia sekali dalam 12 bulan adalah bulan Rejab. Kerana satu-satu makhluk yang nampak Allah Ta'ala guna biji mata kepala. Ni biji ni. Bukan mimpi, bukan bayang-bayang, bukan tidur, bukan angau, bukan tak sedar. Tak ada. Nampak guna biji mata kepala. Ni lah kalau kita ni lah, bukan mimpi, ni cawan. Nampak betul-betul. Ni sejadah, ni lampu. Nampak betul-betul guna biji mata. Allah Ta'ala zahirkan zat dia pada malam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Diperjalankan Nabi daripada Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa, naik kepada langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Diizinkan bersama Jibril alaihissalam naik kepada Arash, naik kepada kursi, naik kepada Lauh Mahfuz, naik kepada Baitul Ma'mur, naik kepada tempat yang tertinggi, Sidratul apa ustaz, lupa nama dia, Sidratul Muntaha. Subhanallah. Di situlah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan zat yang termulia.
Minta maaf, ustaz nak cakap ataupun ustaz nak tanya. Guru kita ni biasanya lebih alim daripada kita, betul tak? Guru kita ni biasanya lebih jauh, lebih hebat daripada kita. Guru kita ni biasanya orang yang mengajar kita, mendidik kita, biasanya orang yang lebih faham selok-belok kehidupan dan ilmu agama ataupun ilmu kehidupan kita. Tapi minta maaf cakap, manusia yang teragung, Jibril alaihissalam ni guru kepada Nabi kita, betul tak? Betul tak? Jibril ni guru pada Nabi kita kan? Pada peristiwa yang disuruhkan baca tu. Nah, di Gua Hira tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Iqra ya Muhammad. Ma fi la iqra la. Tak boleh nak baca Nabi kita. Maka sebab tu jangan ada siapa-siapa beriktiqad. Ataupun dalam bahasa mudah, minta maaf, jangan siapa-siapa ada terlintas dalam kampung Rincing Hulu, oh tak pandai baca. Oh, Rasulullah dulu tak pandai. Bodoh lah. Jangan ada siapa-siapa berpegang, oh betul lah, aku dengar ceramah ustaz tu, dia kata Nabi kita tak pandai baca. Satu lagi tak pandai apa, ustaz tak ingat lah. Tak pandai apa? Tak pandai baca dan tak pandai apa Nabi kita? Tulis. Oh lah, bodoh lah. Macam mana boleh jadi Nabi? Wal-ayazubillah. Boleh bawa kepada murtad, boleh bawa kepada rosak akidah. Nabi kita tak pandai tulis, Rasulullah tak pandai baca, bukan bodoh. Ulama sebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimakumullahu ta'ala, di antara perkara yang paling mulia Nabi kita tak pandai baca, tak pandai tulis, bukan sebab jahil. Ada dua benda sebab Nabi kita tak pandai baca, ada dua benda sebab Nabi kita tak pandai tulis. Okey, siapa boleh jawab yang pertama? Sebab apa Nabi kita tak pandai baca? Sebab apa Nabi kita tak pandai tulis? Cuba angkat tangan seorang kalau boleh jawab. Sebab dia tak sekolah. Okeylah, ustaz tahulah tak sekolah, tapi sebab apa dia tak pandai? Walaupun tak sekolah, tak semestinya tak pandai. Kadang-kala ustaz, bukan kadang-kala, seminggu sekali ustaz mengajar satu tahfiz kat Kesuma tu, nama dia tahfiz Nurid Ilmi. Ustaz mengajar kat situ. Yang ambil SPM tu semua aku tengok dah macam bapa orang dah, aku tengok dah. Besar-besar now. Nah, tak ada adik-adik macam ni. Tak belajar sekolah, tapi nak ambil SPM. Minta maaf cakap, jauh lebih cerdik daripada budak yang belajar SPM Form 4, Form 5. Sebab apa? Al-Quran ada dalam dada dia. Dia bawa mari dunia punya perbahasan, biologi, kimia, sains, celah gigi dia. Budak-budak tahfiz Nurul Ilmi, cuba pergi sekali. Oh, boleh ustaz. Kita belajar Form 4, Form 5 ACMAT. Ya Allah, tak jumpa-jumpa square itulah, square inilah. Nah, entah apa square, entah. Dia orang steady, ustaz tengok. Sebab 30 juzuk ada dalam dada. Bawa datang ilmu dunia, insya-Allah dia boleh pulut. Tapi saja nak tanya, kenapa tak pandai baca? Kenapa tak pandai tulis? Agak-agaklah sebab apa? Cuba jawab sikit jemaah kat Masjid Karyah Rincing Hulu ni. Agak-agaklah sebab apa? Tak pandai baca, tak pandai tulis. Kalau zaman kita hari ni kena masuk kelas apa? Pra ke apa? Yang belakang tu apa? Kelas pra kena panggil mak ayah dah tu. Nah, mak ayah kena datang sekolah jumpa guru besar ke, puan, encik, ni anak encik ni apa hal ni, SAYA pun dia kata lembu juga. Ai teruk ni. Nah, encik kena ajar dululah, kita hantar anak encik ni masuk kelas pra lah, pra tu ke belakang. Kena polish balik dia, kena bentuk balik dia. Tapi kenapa Nabi kita tak pandai baca, tak pandai tulis? Agak-agak lah dia tak boleh jawab. Kalau ada jawab, belanja, ustaz belanja KFC lagi. KFC tak boleh, boykot. Nah, tak boleh, marah orang tak. Nah, apa? Sebab apa agak-agak? Tak pandai baca. Mukjizat. Okey, sikit lagi. Cantik, adik jawab.
kebenaran wahyu. Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah. Lagi? Sebab apa? Dia betul-betul tak boleh pandai baca, tak pandai menulis. Adik? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama adik apa? Muhammad? Umar Zafran. Masya Allah. Cuba bangun sikit Ustaz, nak tengok. Bangun sikit. Ibu-ibu ada anak tak? Ada anak tak? Anak perempuan ada tak? Bangun. Umar Zafran. Allahumma salli. Duduk dik, duduk. Tengoklah, lama-lama sikit kalau nak ambil menantu, jangan ambil untuk jadi suami pula. Nah, yang datang tu saya tengok, alhamdulillah, insya-Allah tu untuk menyatakan Al-Quran itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tulis. Orang katalah, alah, sebab itulah pandai kalamullah Quran tu dialah yang tulis. Jadi satu bentuk pertikaian daripada orang-orang musyrikin Mekah yang nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah, kalau kita karang buku mesti nama kita paling banyak, betul tak? Yang diterbitkan, yang dikarang, yang diterjemahkan, semua betul tak? Nama kita, itu kita, bukanlah kata salah. Tetapi Al-Quranul Karim, mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, nak menyatakan, bang, kalau bahasa kita lah, abang cakap saya tulis Quran apa? Saya tulis pun tak pandai. Nak kata Al-Quran tu saya tulis macam mana? Sebab itu adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala turun kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, paling tepat untuk mengelakkan, untuk menjadi pertikaian. Alah, bolehlah, sebab itulah dia suruh kita sembah entah apa benda, entah Tuhan tak nampak, dia yang tulis. 13 tahun ajarkan tentang kalimah tauhid di kota Mekah. Daripada berhala-berhala keliling, Lata, Uzza, segala berhala penuh keliling Kaabah. Sebab itulah dia suruh kita untuk ikut agama dia. Tu dia dah tulis dah. Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, bukan aku yang tulis, itu adalah kalamullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kata ulama, kenapa Nabi tak pandai tulis? Kenapa Nabi tak pandai baca? Di zaman tersebut tidak menjadi keaiban kalau orang tak pandai baca, tak pandai tulis. Tak jadi aib. Tapi zaman tu jadi aib kalau apa orang cakap tak boleh simpan, tak boleh ingat, jadi aib. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala, Muhammad bin Idris, imam mazhab kita, umur 15 tahun untuk jadi mufti, telah diberikan mandat, telah diberikan autoriti oleh Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu di kota Mekah untuk fatwakan hukum. 15 tahun dah jadi mufti lah, kalau kita kata zaman kita ni boleh fatwa. Antara fatwa apa? Contoh, MH370 tu hilang. Okey, katalah ada dekat atas tu suami kita. Contoh, seorang suami ni, isteri ni tunggu dekat bawah ni. Kalau tak silap Ustaz, MH370 2015 ke 2016? 2014 tak silap Ustaz lah, lebih kurang. Siapa yang nak fatwakan si isteri tadi tu dia boleh berkahwin dengan orang lain? Berapa lama tempoh? Tak tahu suami hidup ke. Sampai sekarang MH370 tak tahu status betul. Meninggal ke, kena colik ke, hijack ke kena bunuh tenggelam dalam laut, tak bangkit-bangkit, tak bangun-bangun, tak timbul-timbul ke, tak tahu cerita. Maka isteri tu tadi tu tunggu di bawah. Mana kepulangan suami ni? Nah, aku ni kalau kata suami dah tak ada tu, mula-mula tak terimalah. Nah, tapi lama kelamaan dah mula redha. Setahun pertama, 2 tahun, 3 tahun, suami tak balik-balik. Tengok pula imam kampung Rincing Hulu ni handsome pula, contoh. Nah, berkenan pula. Nah, cuit-cuit, mam dah kahwin ke belum? Kahwin dah, tapi ada 3 lagi kosong, contoh.
Nah, mam boleh tak mam berkenan dengan imam ni? Dia suami orang ke, dia isteri orang ke tak isteri orang? Status tu nak tahu macam mana? Maka Al-Imam Syafi'i yang hukum. Kalau di tempat kita, fatwa dah sebut 3 tahun. Kes berlaku kata 2014 ataupun 2015 ataupun ada kes-kes yang lain. Suami call pun tak dapat. Cari satu kampung, satu negeri, satu negara pun tak jumpa-jumpa. Hidup ke mati ke, berapa lama nak tunggu? Pergi turun naik mahkamah, turun naik mahkamah, hakim putus 3 tahun. Contoh yang fatwakan tu 3 tahun, kemudian kena tambah 3 tahun 4 bulan 10 hari. Kena tambah iddah wafat 4 bulan 10 hari tu, kena tambah. Nah, baru boleh kalau kata berkenan dengan imam kampung Rincing Hulu ni, baru boleh. Nah, tapi masalahnya lepas kahwin dengan imam kampung Rincing, balik pula suami tu pula. Nak buat macam mana? Nah, maka itu mahkamah yang putuskan. Sebab itu Al-Imam Syafi'i, dia jadi mufti, boleh fatwa hukum 15 tahun. Berjalan di kota Mekah, berjalan di Masjidil Haram, terpaksa tutup 2 biji telinga ni. Sebab kalau dia berjalan, dia dengar orang cakap, boleh absorb semua. Itu luar biasa. Dan Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala, ilmunya luar biasa. Miskin. Dalam hadis sebut, pendapat-pendapat ulama menyatakan, dalam sirah-sirahnya kata, dalam kitab Makhzan Al-Jawahir, sebelah kiri Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris, lengannya rengkup begini. Sebelah kanan lengannya labuh. Belum ada, ini bukan style jangan kata ustaz, ini pang ustaz, bukan. Nah, sebelah kiri dia kecil, miskin head ni ustaz. Nah, sebelah kanan labuh lain macam ni ustaz. Ini geng-geng Apache Sereng pula ni ustaz. Bukan. Ulama menyatakan sebelah kiri itu direngkupkan jahitannya, sebelah kanan dilabuhkan. Sebelah kiri ini kenapa dikecilkan? Pakaian hanya selai. Untuk elak daripada banyak kotor, direngkupkan begini. Untuk tak nak kotor menjejih-jejih buat kerja, selerit-selerit, untuk direngkupkan. Kenapa kanan dilabuhkan? Untuk simpan kitab-kitab, kerana tidak punya beg atau tempat simpan yang sebetulnya. Ni masukkan dalam ni jubah. Nah, kalau kita kata kitab kulit-kulit lembu ke, tulis kulit-kulit unta, simpan. Dan Al-Imam Syafi'i rahimakumullahu ta'ala, waktu dia mengaji, dia pen tak ada, dia buku tak ada, kerana terlalu miskin. Miskin teramat-amat. Tetapi begitu alimnya Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala. Kata Al-Imam Malik, nak mengaji kitab Muwatta', nak mengaji kitab Muwatta', balik pergi hafal dulu. Kata Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala, aku hafal dah Muwatta' tersebut, aku ingat dah Muwatta' tersebut. Habis kenapa tak tulis? Kenapa tak bawa buku? Kata Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala, aku betul-betul orang yang miskin. Sungguh-sungguh miskin. Nah, dia dengar je Imam Malik syarah sebab dia miskin. Tapi ustaz tak tahulah kalau karyah kampung Rincing Hulu ni, ustaz nampak ustaz ceramah tak ada yang tulis pun, mungkin standard dia Imam Syafi'i barangkali. Nah, bukan, ni ceramah kita biasa je. Nak gambarkan kepada tuan-tuan, perjalanan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini bukan main-main. Jangan ada kata ya ke ustaz, relevan ke ustaz? Benda ini berlaku pada malam ini 27 Rejab. Cuma kadang-kala ada perbezaan daripada ulama, ada kata 26, ada kata 25, tapi memang Rejab. Macam mana eja Rejab? Eja Rejab, sebut sikit. Rejab. R-I-J-A-B sampai kiamat tak jumpa. Ra, jim, ba. Apa ra? Apa jim? Ada maksud dia tu. Ra tu Rasulullah, jim tu Jibril, ba tu binatang tunggangan dalam syurga tu, nama apa Ustaz lupa dah.
Buruk. Tu buat-buat lupa je, bukan aku lupa. Nah, buruk chemistry tu. 3 makhluk yang Allah Ta'ala letakkan pada peristiwa malam ni. Malam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang paling mulia. Jibril alaihissalam guru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu binatang tunggangan dinamakan buruk. Tu ra jim ba. Berapa rejab berlaku? 27. Maka ulama menyatakan Rejab itu memang berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj. Rejab itu memang berlaku perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah sampai ke Masjidil Haram. Hadirin hadirat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz nak gambarkan kepentingan ibrah pada malam yang mulia ini. Pertama sekali ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, sebelum Allah Ta'ala nak jalankan Nabi ni, kalau cerita Isra' Mi'raj ni sampai bila pun tak habis. Dia ada satu kitab, nama dia Kitab Kifayatul Muhtaj. Ada cerita detail dalam tu, tapi tak ada lah malam ni Ustaz nak cerita detail macam ni. Nah, waktu kita pun tak berkesempatan, cuma nak bagi ceramah untuk nampak kepentingan sebelum Allah Ta'ala hadiahkan perkara yang paling besar. Dia tak ada pada Nabi lain Macam Ustaz kata tadi guru kepada Nabi kita pun tak pernah nampak Allah Ta'ala. Okey? Dan tidak ada makhluk lain nampak Allah Ta'ala. Jangan mentang-mentang baru belajar hakikat, tarikat, makrifat sikit, zikir Allah, 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 Allah. Datang jumpa, Ustaz, malam tadi ada satu lembaga Ustaz. Nah, dia bersinar-sinar Ustaz. Dia mengaku Ustaz itu adalah Allah. Mabuk ketum nama dia. Nah, takkan mungkin Allah Ta'ala zahirkan zat dia. Okey, guru kepada Nabi kita Jibril alaihissalam yang sampaikan wahyu kepada seluruh para anbiya dan para mursalin pun tak pernah tengok Allah Ta'ala. Betul Ustaz kata tadi, kalau kita dengan guru kita lebih alim, guru kita lebih faqih, guru kita lebih tawaduk, guru kita lagi cerdik, guru kita lagi jauh beza segala-galanya. Tetapi Allah Ta'ala nak nyatakan, ini makhluk aku muliakan, ini hamba Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku cukup muliakan dia. Wa ma arsalna, tidak aku utuskan dia rahmatan lil alamin, melainkan untuk memberi syafaat, pertolongan, rahmat, kasih sayang kepada seluruh Rabbil alamin, iaitulah alam semesta. Sebab tu ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, poin pertama Ustaz nak gambarkan, sebelum Nabi ni di Isra' Mi'raj dapat benda yang paling besar, benda yang tak berlaku kepada para Nabi yang lain. Okey, tak berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun kita katakan disuruh sembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, Nabi Allah Yusuf alaihissalam pun kita katakan difitnah, sampai orang kata dia nak berzina dengan Zulaikha. Nabi Allah Yunus bin Matta dihalau oleh semua orang panggil pengikut-pengikut dan orang-orang yang duduk di kota ketika itu. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup besar ujian. Kaulah Nabi kita. Sebab tu Nabi kita dimuliakan. Sebelum dapat hadiah paling besar, 2 orang insan teragung Allah Ta'ala ambil serentak dalam satu masa. 2 orang yang termulia Allah Ta'ala cabutkan. Termulia inda nas, di sisi manusia, iaitu di sisi Nabi kita, tapi bukan termulia di sisi Allah. Manusia ini tadi seorang lelaki, seorang perempuan, Allah Ta'ala ambil dua-dua nyawanya berdekatan, tempoh masanya dekat. Bukanlah serentak dengan makna waktu yang sama, tarikh yang sama, tempoh dekat. Satu lelaki, satu perempuan, satu Islam, satu bukan Islam, tapi dua-dua
mendukung perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kekuatan kepada Rasulullah untuk sebarkan dakwah inna ad-dina indallahil Islam. Dua orang Allah Ta'ala ambil cap. Kita minta maaf lah ibu-ibu ayah-ayah. Dahlah kita ada anak kita seorang, ada suami kita ataupun kita ada isteri. Allah Ta'ala ambil satu masa yang sama. Terduduk juga. Walaupun mulut kata ustaz saya redha, ustaz saya pasrah, tapi kokok mana terkesan. Sebab itu Nabi kita ni bersifat-sifat a'rad basyariyah. Nabi kita baru nak sambung lagi. Kita bagi azan dulu kot. Azan dulu nak? Kita azan dulu. InsyaAllah malam ni kita ceramah sampai pukul 11.30 boleh ke? Sedaplah korang orang sini je kan. Tak ada 11.30 lah, nasi tunggu kat luar lah tu. Kejap insyaAllah sambung sikit lagi. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung tuan-tuan ceramah perdana kita pada malam yang barakah ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum Allah taala menghadiahkan nabi kita, sebelum Allah taala berikan satu kedudukan yang terbesar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua benda yang paling berat diuji oleh nabi. Yang pertama, kematian isteri yang tercinta Siti Khadijah binti
Khuwailid, ataupun gelaran laqabnya Siti Khadijah Al-Kubra. Ni manusia paling hebat ni. Manusia wanita yang sebilangan ulama menyatakan kepala-kepala bidadari. Sebab tu jangan takut-takut bagi nama Khadijah pada anak, pada cucu. Ni Khadijah je, tuanya panggil. Nama kadang-kadang makcik saya cikgu kadang-kadang nama budak panjang-panjang. Erina, Katriana, yang tak tahan binti Karim je tu yang geram tu. Binti Karim okey lah. Nama anak berjela-jela. Bagi mudah-mudah je. Ni Katriana, Edrina, apa lagi? Bunga, tambung lagi Citra, Lestari lagi. Alamak. Panjang bunyinya. Okey, jadi manusia wanita yang teragung Khadijah binti Khuwailid. Dalam Furu'ul Masail menyatakan 4 kepala, kapten, ketua bagi segala perempuan yang berada atas muka bumi Allah. 4 yang paling mulia. Datanglah nanti belakang punya cerita ke tahun 2050 ke ataupun sebelum ke, 4 orang ini tetap duduk ranking yang paling utama. Dalam hadis sebut kepala bidadari. Dalam hadis yang lain sebut ketua bidadari. Dalam hadis yang lain sebut ketua bagi segala wanita-wanita yang berada di atas muka bumi Allah, sama ada Islam maupun bukan Islam. 4 orang ini kepalanya awal namanya semua Siti. Pertama, Siti Maryam alaihissalam, nombor 1. Tidak punya suami, diizinkan oleh Allah untuk tiupkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, perantaraan wasilah Jibril lah, untuk tiupkan dalam rahim Siti Maryam seorang anak yang bernama Nabi Allah Isa, paling mulia. Siti Maryam is the number 1 woman yang paling mulia, nombor 1. Yang kedua, ulama sebut tu isteri Nabi tu siapa? Siti Khadijah, ketua bagi segala wanita-wanita. 3, iaitulah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kahwin dengan sepupu Nabi tu, Saidina Ali tu. Siapa yang paling mulia? Nombor 3, Siti Fatimatuz Zahra. Tu paling mulia tu. Dan nombor 4, iaitulah isteri kepada Fir'aun laknatullah. Siapa dia? Siti Asiyah, bukan Aisyah. Aisyah isteri Rasulullah, mulia juga, tapi 4. Siti Asiyah, 4 orang. Siti Maryam nombor 1, Siti Khadijah binti Khuwailid nombor 2, nombor 3 siapa? Siti Fatimah Az-Zahra, dan nombor 4 isteri Fir'aun laknatullah duduk dalam syurga. Fir'aun duduk dalam api neraka. Duduk dalam api neraka. Sama juga Nabi Allah Nuh duduk dalam syurga, tapi bini Nabi Allah Nuh, anak Nabi Allah Nuh duduk dalam api neraka. 4 orang wanita, Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Fatimah Az-Zahra, dan terakhir Siti apa? Siti Asiyah. Siti Nurhaliza jangan tanya dulu, nanti kita cerita kejap lain. Cindailah tu nanti dulu. 4 orang paling termulia. Allah Ta'ala ambil nyawa siapa? Sebelum Isra' Mi'raj, siapa? Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Allah Ta'ala ambil. Ini sponsor Nabi paling gila-gila. Tukang pam, orang panggil apa? Founder ke? Kalau orang berniaga panggil apa? Tukang pam duit tu, founder orang panggil. Toke-toke besar ni dia tak ada berniaga mana. Tapi dia duduk belakang, dia pam modal dia. Kau buat kerja. Aku nak tengok ujung bulan statement cantik, untung macam mana, rugi berapa banyak, kita bagi 10%, 20%, gerbak-gerbuk. Ni orang pakar ni. Bahkan dalam setengah riwayat sebut Siti Khadijah binti Khuwailid di kota Mekah, hartanya 2/3 dalam kota Mekah milik Khadijah binti Khuwailid.
Sebilangan menyatakan 2/3. Kalau kita lah Selangor, 2/3 tu tadi milik kepada Khadijah. Contohlah, buat misal, ada tak agak-agak zaman kita ni kaya macam tu? Selangor ni 2/3. Rasa tuanku pun tak ada macam tu. Nah, nak kata kekayaan, walaupun tuanku orang-orang besar ni memang kaya, tapi harta dia sana ada, sini ada. Ada tak satu orang individu Selangor ni sabak bernam, balas Gombak, balas Rincing, balas Beranang, balas Ampang, balas Kuala Selangor, balas Banting, balas Jenjarum, balas Kuala Langat, Si Jangkang. 2/3 Selangor dia punya harta. Ada satu tempat tu dia ustaz mengajar, Seri Kembangan. Ada dia jawab, ada ustaz. Siapa dia? Datuk Vida Kuputih. Orang ajar betul. Itu belum lah. Itu aku tahulah dia kaya, tapi rasanya tak 2/3. Belum. Betul. Walaupun ustaz tahu dia kaya, tapi rasanya tak. Tapi Khadijah binti Khuwailid sponsor paling kuat. Tu ustaz tengok tu dekat luar tu banner tu. Masjid ni kata nak upgrade, betul ke? Mana Nazir? Ada Nazir? SU ada? Betul. Tu tengok tu jangan tengok saja. Masuk tabung. Ni mentang-mentang tabung hari Jumaat, tunduk tawaduk je. Mentang-mentang tabung tu lalu dia senyum. Kita tanya, bang, setiap Jumaat abang senyum? Senyum, alhamdulillah. Kan ustaz senyum tu sedekah. Tabung tu nak duit kau, tak nak senyum kau. Abah betul. Nah, senyum je. Jangan. Tu tabung tu tak nampak tu banner tu. Nak buat apa dan sebagainya, buat hebahan. Nah, panggillah khatib power-power sikit. Ni masjid ni ataupun mana-mana tempat, kalau ada dana, panggil power-power sikit. Buat dalam khutbah Jumaat minta selit. Ustaz, khatib minta sebut sikit. Nah, supaya kita dalam proses dana ni, waktu tu kan orang paling ramai. Khutbah Jumaat tu paling ramai tu, sebut sikit. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, kita memerlukan dana di masjid kita saat ini. Maka tempat yang paling mulia untuk kita bawa sebelum daripada sebutlah. Saya dulu jadi khatib di Masjid Sungai Ramal luar, nak pasang aircon, jemput saya untuk baca khutbah. Alhamdulillah. Nah, walaupun kita kata tak adalah keseluruhan, tapi pada hari tersebut alhamdulillah kutipan meningkat. Sampai Nazir datang, ustaz, alhamdulillah. Bukan Nazir sekarang lah, Nazir lama. Ustaz, alhamdulillah ustaz, tak pernah kutipan Jumaat macam ni ustaz. Ya Allah, kata dia. Nah, ustaz, rasa sebab rasa ustaz. Ustaz, boleh tak ustaz, minggu depan nak jemput lagi ustaz. Banyak cantik muka kau. Nak jemputlah orang lain pula, tukar-tukar. Nah, cari dana. Orang hari ni semua nak bagi duit. Orang hari ni semua nak infak, cuma dia nak tengok apa kita buat. Dia tak nak kita duit. Ada setengah tempat saya mengajar, minta maaf jenis suka kumpul duit. Ada masjid, ada surau, dia bangga. Pengurusi dia, nazir dia duduk, surau kau berapa? Aku alhamdulillah 150,000 simpan. Tak power. Kau pula berapa? Aku 180. Tak power. Aku sekarang ni tengah simpan 200,000. Gila babi punya pengurusi jawabnya. Pergi simpan duit banyak-banyak buat apa? Ustaz tanya ibu-ibu ayah-ayah dalam ni, ibu-ibu ayah-ayah infak duit tu nak suruh simpan ke nak suruh guna? Ustaz tanya ni, lemau je malam ni Isra Mi'raj ni. Ustaz tanya, kalau infak duit tu masuk tabung ke, bank in online ke, QR Pay ke, ikut bila kita infak duit kita tu, kita suruh orang simpan ke guna? Gunalah. Cuma ada portion dia kena simpan. Dah, jangan tak ada langsung. Masa ustaz jadi pengurusi di Ampang, kena simpan. Betul. Kena simpan, kena ada. Kadang-kadang PKP kita tak tahu. Gaji imam, kadang-kadang elektrik.
Tetapi ini ustaz nak gambarkan, Siti Khadijah binti Khuwailid sebelum Allah Ta'ala izinkan Nabi kita naik kepada Sidratul Muntaha, meninggal Khadijah binti Khuwailid. Dan satu lagi meninggal siapa? Bukan Islam tetapi lelaki. Siapa dia? Abu Talib, bapa saudara Nabi. Dua orang ni, satu Muslim, satu bukan Islam, tapi dua-dua mendukung, kita katakan, Nabi punya dakwah. Nama sebenar Imran bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, tapi laqab Abu Talib gelarannya. Sebab itu kata tafsir dalam surah Al-Insyirah, tidak ada satu ayat, satu surah yang Allah Ta'ala repeat dua kali. Belum ada. Surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, sampai ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, selang ayat lain. Tapi surah Al-Insyirah yang ayah-ayah baca, Alam Nashrah, sampai pada perkataan fa inna ma'al usri yusra. Lepas tu sambung sekali lagi. Dua kali Allah Ta'ala repeat. Kata ulama tafsir, ini satu-satu ayat aku bagi tahu yang A, aku cakap lagi yang A. Surah lain Allah Ta'ala letak pada ayat sekian, sambung ayat lain, jumpa balik. Tapi surah Al-Insyirah, lepas cakap benda pertama, cakap lagi benda yang kedua. Alam nashrah laka sadrak wa wada', sampai pada ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Translate bahasa Melayu apa maksud dia? Fa inna ma'al usri yusra, sebelum daripada kejayaan. Ataupun dalam bahasa yang senang lagi kita nak faham, ujian, dugaan, kepayahan. Kalau kata Al-Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, setiap daripada kesulitan Aqabah pasti akan ada kejayaan dekat depan. Pasti. Ustaz, sekarang ni ustaz, susahlah ustaz, anak tak apa dengar kata, cuba buat yang terbaik. Ustaz, sekarang ni duit tak apa cukup lah ustaz, cuba jaga solat berjemaah. Nabi pada peristiwa Isra' Mi'raj ni, Nabi dapat apa? Solat yang paling besar. Nabi dapat apa? Berapa waktu? 50. Pernah kira tak agak-agak, kalau 50 waktu lah, berapa jam sekali kena semayang ni? 50 waktu ibu-ibu ayah-ayah, pernah kira tak? Kalau kata satu hari satu malam 24 jam, kalau 1 jam sekali baru dapat berapa waktu? Berapa waktu? 1 hari 1 malam 24 jam. Kalau kata 1 jam azan, 1 jam azan, baru 24 waktu. Tak cukup lagi berapa jam? Setengah jam, 30 minit. Betul? Ibu-ibu baru nak peluk suami, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dah. Ustaz mengajar satu tempat di Gombak, ustaz, kalau 30 minit ustaz rasanya tak mengandung makcik ustaz. Buang asam betul makcik tu. Nah, faham-faham lah, yang mana faham-faham, tak faham sudah. Betul lah. 30 minit. Tidur pukul 2 pagi, 2.30, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun 2.30 semayang pula. Baru nak lolak mata 2.30 pukul 3, Allahu Akbar, 3 semayang lagi. Lelap 3.30 azan lagi. Macam Ustaz pernah cakap lah, Masjid Kampung Rincing Hulu ni, kalau kata 50 waktu, 345 Tok Bilal kena bertugas. Betul? Tak ada orang bertugas pukul 3 petang, lepas tu 12 malam datang ni, tak ada. Pakai orang lain dah. Tapi punya mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali Ustaz nak gambarkan poin kita malam ni, setiap kesulitan pasti ada kejayaan. Pegang ni sampai bila-bila. Setiap kepayahan yang ditempuh, anak tak dengar kata, contoh, hidup sempit, cari solusinya untuk jalan keluar. Dalam kitab Jauharul Mauhub sebut, satu-satu amalan yang takkan miskin, sama ada orang lelaki atau orang perempuan, jaga fa'alaikum bil jamaah, jaga solat berjemaah.
Orang perempuan jaga awal waktu. Kalau suami ajak baru join. Kalau macam takut nak timbul, kita katakan malam ni tak perlu, di rumah lebih afdal. Tapi mama Umi jomlah, malam ni ustaz tu ada ceramah lah Isra' Mi'raj, ada Maulidur Rasul lah, jom ustaz petang. Wajib pergi sebab arahan suami. Tapi kalau lelaki tidak, dengar je laungan azan. Orang yang jaga solat berjemaah, Nabi sebut dalam hadis, takkan miskin sampai bila-bila. Cuma jangan faham bila jaga jemaah tak miskin, jangan faham jadi kaya. Salah. Ustaz, saya solat berjemaah alhamdulillah, tapi ustaz kata takkan miskin kan, tak kaya pun. Ustaz pun tanya, tak kaya macam mana? Tak jadi pun macam Datuk Alif Syukri tu, tampar je lagi kan. Ustaz tahulah itu lain, tu tak ada kena-mengena dengan hidup kita. Dia berniaga, biarkan dia. Tapi kita yang Nabi nak sebut, jaga berjemaah, tak miskin, bukan jadi kaya, tetapi barakah hidup. Cukup. Tahu cukup. Pada masa ustaz mengaji di pondok Pasir Tumbuh tu, Tok Guru selalu cakap, sikit cukup banyak habis, tu berkat. Sikit cukup banyak habis. Kalau banyak membazir pun tak guna. Ada orang kata, alah kita buat je makan. Nah, tak apa, biar lebih pun tak apa. Betul lah kaedah tu. Tapi kalau lebih sampai membazir, sampai membuang, amalan iblis lah. Tapi kalau orang barakah, hidupnya berkat, ini yang Nabi SAW sebut, jaga berjemaah. Ibu-ibu kalau dekat rumah, suami hidupkan juga berjemaah. Dalam seminggu tu ambil satu malam ke maghrib isyak, hidupkan di rumah. Selebihnya suruh suami datang masjid. Nah, janganlah asyik kita kata di rumah je, tak kena juga. 7 hari tu bagi ada suasana sikit dalam rumah kita. Roh dipanggil. Bang, malam ni hari apa bang? Malam ni Selasa malam Rabu. Ada ustaz ke mengajar? Rasa masjid tu Selasa malam Rabu memang cuti. Contoh, Rabu malam Khamis memang cuti, Sabtu malam Ahad memang cuti, Jumaat malam. Ambil satu malam untuk kita semayang berjemaah dengan suami. Cuma ustaz nak pesan lah, bila ustaz kata macam ni, kadang-kadang kaum ibu dia datang repot. Ustaz biasa mengajar kaum ibu-ibu kuliah duha. Dia kata, ustaz bukan tak nak semayang dengan suami ustaz. Kenapa? Bukan apa ustaz, kadang-kadang 15 tahun semayang belakang suami, asyik kul huwallah kuliah, kul huwallah kuliah, dah tahu dah ustaz. Itu wajalah ustaz. Kadang-kadang semayang dengan anak, abah lepas kul huwallah kuliah. Betul. Nah, tukarlah sikit surah-surah lain tu. Belajar, tak apa, jangan malu. Itu yang berlaku satu peristiwa masa musim PKP tu. Hajah ni datang jumpa ustaz macam tu lah. Ustaz, bukan apa ustaz, dia merayu dengan saya nak datang solat berjemaah. Saya kata nanti dulu, sekarang Pak Id hanya bagi masa tu siapa? Bilal Imam Siak kata silap ustaz. Lebih kurang gitulah PKP. Makcik ni datang, ustaz tolonglah ustaz. Ustaz kata kalau apa-apa hal ustaz kena jawab dengan Pak Id. Leceh, ustaz malas. Tolonglah ustaz. Ustaz pun fikir macam mana makcik ni dia nak pergi juga. Ustaz pun kata macam ni, kalau betul makcik nak, ustaz tak tanggungjawab. Makcik pergi, pandai-pandai makcik lah. Hajah pergi, pandai-pandai hajah. Tapi tak apa, ustaz bagi satu waktu je. Boleh ustaz, nak sangat ustaz, nak sangat. Ustaz kata pergi subuh. Kenapa ustaz bagi subuh? Biasa penguat kuasa ni subuh dia belum datang lagi biasanya. Nah, bukan kata dia tidur, biasanya tak datang. Zuhur, asar, maghrib, isyak tu biasa dia ambushnya. Ustaz kata kalau nak datang, datang subuh. Terima kasih. Kena ustaz tanya kenapa tak semayang dengan suami? Suami ustaz, masalahnya dah 2 bulan, 3 bulan kuliah, kul a'udzu birabbin nas, kuliah, kul huwallah. Ustaz kata tak apa, ada orang langsung duduk rumah semayang pun tidak. Bukan apa ustaz, alhamdulillah ustaz. Tapi itulah ustaz, dah 10 tahun, 15 tahun kuliah tu pun kadang-kadang tak ingat. La haula wala, ustaz cakap, kenapa jadi macam tu? Satu malam tu ustaz, semayang isyak, saya ingat lagi. Dia report ni. Kuliah tu ustaz, okeylah saya semayang belakang suami. Lepas habis Fatihah tu, imam baca Fatihah, kita barulah nak baca kan. Semayang jahar, isyak.
Suami bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun, la, sampai pada perkataan wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, sampai ayat tu wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum. Tak jumpa akhir, tak jumpa akhir. Nah, suami ni hajar ni cerita dengan ustaz ni sungguh ni. Nah, wala antum wala ana, wala antum wala ana. Saya ingat dah ustaz kata kalau lupa dua, pertama boleh rukuk terus kak, betul? Tak ingat sebab dia bukan rukun. Surah lazim rukuk. Yang kedua tukar surah yang ingat. Duk wala antum wala ana, wala antum wala ana, wala antum, tak jumpa lakum dinukum tu, tak jumpa. Wala ana, saya tegurlah ustaz dekat belakang dah suami saya wala antum wala ana wala antum. Suami saya ustaz, dia punya marah ustaz. Dalam solat dia pusing. Abang tahulah lakum dinukum, la ilaha illallah. Abang mabuk ketum, isteri pun dua-dua batal. Nah, tak payahlah cakap macam tu, rokok tu. Saya kata, bang, abang tolonglah bang, abang cubalah sesekali baca surah lain. Cubalah bang, saya teringin. Suami dia baca surah yang baru. Alhamdulillah dia cakap, ustaz, suami saya ubah. Tapi itulah, ubah pun menyakitkan hati saya. Kenapa cakap macam tu aja? Tak baik. Malam tu dia baca surah yang kita biasa baca. Khamis malam Jumaat, waladdallin, amin. Saya baca Fatihah. Dia masuk ayat bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Daripada kuliah naik Yasin terus. Tapi yang saya heran, Yasin ustaz, saya ingat sambunglah sikit, wal Quranil Karim, Yasin wal Quran. Masuk suami saya Yasin terus rukuk. Kurang asam betul ustaz. Saya sampai berbelit lidah. Saya kata, abang jangan buat macam ni lagi bang. Saya ni tak Fatihah tak habis. Saya kata, makcik rukuk je lah kalau tak sempat. Kalau kata tak ada masa, kalau ada kata masa muafiq, masbuk, itu perbahasan lain. Saya kata, bang bacalah bang, tolong surah inna anzalna tabbat yada ara'aital ladzi yukad. Ringan-ringan. Alam nashrah. Suami dia belajar baca surah paling pendek 3 ayat, Al-Kausar, inna a'taina, yes, surah. Bini dia, wife dia cerita dengan ustaz, saya malam tu semangat dah ustaz, inna a'taina. Malam pertama baca lakum dinukum, tak jumpa-jumpa. Naik malam kedua baca Yasin. Naik malam ketiga, sebab tu saya minta dengan ustaz nak jadi semayang berjemaah dengan ustaz. Nah, malam ketiga dia baca inna a'taina. Saya happy. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. In tak jumpa lagi. Dia patah balik, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Isteri belakang. Ni isteri cerita ni. Saya duduk dalam belakang ustaz. Tak tahulah malam tu ustaz, lain pula yang keluar. Malam yang pertama tu saya tegur okey, lakum dinukum. Malam ketiga, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Duk sekat. Saya tegur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa Nah, orang inna syani'aka huwal abtar. Ini eloklah dua-dua aku rembah dalam telaga Hud kejap lagi. Nah, jadi sebab tu orang lelaki biar boleh berjemaah. Jangan tak reti, tambah-tambah biar kita boleh jadi imam solat jenazah. Sebab tu kefarduan tu Allah Ta'ala bagi pada Nabi kita 50 waktu. Turun naik, dikurangkan sebanyak 9 kali atas nasihat Nabi Allah Musa AS. Kata Nabi Allah Musa kepada Rasulullah, tolong pergi ulang, umat engkau kerdil. Bangsa aku, bangsa Qibti, tubuh besar. Qibti ni tubuh besar, sadar-sadar pun takkan larat. 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Waktu 5 tu jumpa pada Nabi Allah Musa AS. Pergi lagi, kata Nabi SAW, ya Musa, aku cukup malu dah.
minta maaf banyak, aku tak boleh nak pergi lagi dah, aku malu sangat-sangat dah. Macam kita lah, orang nak jual kereta berapa ni, 10,000, kurang sikit lah, okey lah 9, kurang sikit lagi lah, okey lah 8, kurang sikit lah berapa lah 7, alah sikit lah lagi, nanti nak rotek lagi, okey lah saya bagi 6, alah sikit tak lepas lah duit 5,000, 4, 3, lah kena pelempang dengan tuan punya kereta. Engkau ni nak jual ke tak nak ni, banyak kau nak minta kurang ni. Nah, kita 50, 45, 40, tengok dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Kata Nabi SAW kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, umat aku walaupun 5 waktu dia semayang, Allah Ta'ala berfirman, pahala dibalas oleh umat aku 50 waktu sehari semalam. Kita solat 5 waktu ni macam bayar 50 waktu. Tetapi itulah Allah Ta'ala sebut pada langit yang keempat, tunjuk kepada Nabi kita, satu orang wanita berpakaian cantik teramat-amat, dihiasi dengan gincu, eyeshadow, bulu mata lentik, pekakas gelang, emas, rantai, jalan duk panggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Mari sini. Nabi SAW dibelahkan dada oleh Jibril AS, dibersihkan, sikit pun tak pandang kepada wanita tadi. Tanya sampai satu tempat sebelum nak naik, Isra' perjalanan, Mi'raj tangga. Terus sebut Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj apa benda? Isra' Mi'raj, Isra' perjalanan, bergerak. Ada orang bergerak naik kereta, ada naik motor, naik bas, naik train, naik flight. Kalau Nabi kita burak. Mi'raj tangga, naik 1, 2, 3 tu 7. Jumpa dengan satu orang wanita, panggil Muhammad, mari sini. Sikit pun Nabi kita tak pandang. Tanya di hadapan wahai Jibril alaihissalam, apa kelakuan perempuan ni? Dalam Kifayatul Muhtaj kita jalan macam bungkuk, macam rokok. Minta maaf cakap lah, kalau orang berjalan dah macam rokok tu, tua sungguh dah tu. Tapi comel, cun. Nah, cantik ya Allah, dengan gelang emas. Nah, mukanya beling-beling, Allah, make upnya peh. Kata Jibril alaihissalam, mujur kau tak pandang pada wanita itu ya Rasulullah. Kalau kau pandang kepada wanita tadi tu, nescaya umat engkau berat hati kepada dunia. Itu dinisbahkan kepada dunia. Tua, bongkok, menghampiri yaumul qiyamah, tapi dalam tu dihiasi dengan pelbagai seronoknya, happynya, bermewah-mewahnya. Itu dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa udda nafsaka. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata lagi apa? Dunia ni semua sembang penipu ya. Nah, Nabi sebut lagi dalam hadis yang lain, ad-dunya jifatun khadiratun. Bermula dunia, minta maaf, seperti bangkai. Bangkai kalau bahasa Ustaz kasar, minta maaf banyak-banyak pada malam yang barakah. Ini bangkai hanya satu binatang saja mau, itu anjing saja mau. Tak ada lagi kucing ambil bangkai, dia nak makan tikus dia pergi bunuh dulu. Tapi kalau pergi ambil betul-betul dah bangkai, dah mati, siapa dia binatang tersebut? Tidak melainkan anjing. Maka siapa yang kejar dunia diibaratkan oleh Nabi SAW seperti bangkai. Bangkai-bangkai ni siapa je nak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anjing. Maka kata Jibril, mujur umat, mujur kau tak pandang pada perempuan itu. Kalau engkau pandang Rasulullah, nescaya umat engkau berat hatinya kepada dunia. Tuan-tuan tengok, setara Nabi tak pandang kepada wanita itu pun, berapa ramai yang hati dia berat kepada dunia sampai tinggalkan semayang. Ada harta masjid kita minta untuk infak, buat tak reti aja, buat dono aja. Alah, biarlah. Ada lagi tertipu. Kadang-kadang harta kita lepas kita meninggal belum tentu membawa kebaikan. Silap-silap berkelahi ahli waris kita. Nak beranak kita, bapak bagi akulah, mak bagi akulah. Kau mana ada? Tabung haji tu mak bagi akulah, mak bubuh nama lah. Aku dah tanya ustaz lah, bubuh nama tabung haji tu penama sahaja, bukan milik engkau, cuma engkau yang menguruskan. Berkelahi adik-beradik berapa ramai. Tapi orang yang cerdik, masjid renceng mulu, nak tambah baik. Nazik,
boleh tak nak infak 2,000? Tapi saya tak ada banyak lah, tapi 2,000 nak tambah. Boleh nasi kata. Mam, ada apa-apa lagi ke kita nak Ramadan? Kita Ramadan kita cuba nak buat iftar lah. Iftar perdana kita cuba nak buat. Berbuka setiap hari gerbak-gerbuk. Mam, saya nak ambil mam satu malam. Berapa mam satu malam? Kita ambil RM RM1,000 sekali dengan murid. Mam, saya nak masuk satu malam. Tapi punya kedekut harta kita untuk kita infakkan. Tengok macam mana Khadijah binti Khuwailid. Tidak apa yang dia bawa sebelum azab sakaratul maut datang, semua jadi infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu di malam yang mulia ini perjalanan Nabi bukan calang-calang. Naik langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit yang ke-7, Nabi nampak paling ramai orang perempuan di azab. Paling ramai. Bukan kata lelaki tak ada. Jangan salah faham. Ada paling ramai. Bila sebut paling ramai, kebanyakan, bukan menunjukkan keseluruhan. Ingat, habis kami je lah ustaz api neraka. Orang lelaki tak ada lah. Ustaz kata paling ramai. Bahkan Nabi sampai pada langit yang ke-7, Nabi nampak semua bagai-bagai wanita tarik lidah kerat, tarik lidah kerat. Buat kerja gila apa ni? Selalu memperkatakan, membuka, mengumpat-ngumpat dan membuka keaiban orang. Cari, tak cakap pasal orang tak sah. Mesti nak cari. Nah, dia panggil geng makcik bawang nama dia. Mesti nak cari. Naik, naik, naik. Hentukkan kepala, tung, pecah, pecah. Hancur lebu habis. Tanya kenapa? Di ketika mana hidup di atas muka bumi, Allah khianat perintah di atas suaminya. Suami kata, mama kalau nak keluar bagi tahu. Jangan mandai-mandai dulu. WhatsApp ke call. Alah, awak keluar tu tak bagi tahu saya pun. Saya pun boleh lah. Saya dah cakap kan, nak keluar bagi tahu saya, sepatah dua. Alah, macam awak seorang je bagus. Kata Nabi SAW, ini wanita menderhakai kepada suami. Suami bawa balik kerja, mama yang tolong buat kowe tu sikit, tolong buat air panas. Allah, tengah tengok cerita Rama ni, pergi buat sendirilah. Suami pun tanya, tengok cerita apa tu? Ni TV3 ni. Maghrib kan ni, tutuplah TV tu. Allah, biar dululah. Abang nak mandi, abang pergi mandi je. Tutuplah, kita mari duduk sama-sama ke, nak pergi masjid ke, kampung Rincing Ulu ke, abang pergi dulu. Setengah seronok cerita. Suami pun tanya, cerita apa tu? Tak tahulah, baru main ni dekat TV ni. Apa tajuknya? Rahimah tanpa rahim, kata dia. Tajuk-tajuk cerita cerita Rama. Rahimah tanpa rahim. Suami tanya, lain macam lah tajuk tu. Rahimah tu tak ada rahim ke? Rahim tu nama suami dia? Entahlah bang. Nah, ni lah tengah tengok ni, abang pergilah buat kerja abang sendiri. Suami pun elok dah tu awak. Bila abang cakap berhenti, berhenti. Ni rahimah tanpa rahim sekarang cerita Rama. Besok 2-3 bulan Zakaria tanpa Zakar pula besok pula. Nah, ni rahimah. Berhenti dulu abang awak ni. Dum-dum mantuk kepala. Naik pada langit yang ketiga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak dalam kitab Muhimmah, diangkatkan dua tangan, diletakkan dua kaki pada puting buah dada. Apa pasal ni? Dok buat benda macam ni diazabkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila mana suami tidak ada, dia engkar arahan suami. Naik langit pada 4, 5, 6, 7. Yang terakhir ada satu batang besi. Dibakar, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu besi. Ribuan jutaan tahun. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi cerita, minta maaf kalau bahasa ustaz kasar. Kalau dengarnya itu tidak sedap, mohon maaf. Dimasukkan daripada lubang dubur itu wanita, keluar ikut mulut.
Minta maaf kalau bahasanya tak sedap. Masuk lubang bontot itu batang besi yang dibakar oleh azab api neraka Allah, keluar ikut mulut ditarik. Maka kata Nabi SAW, ini apa pula perangai ini? Ketika mana suaminya tidak ada, menggunakan kemaluan bodohnya itu bukan pada tempatnya. Bahasa yang mudah, perzinaan berlaku. Berapa ramai hari ini bini orang dengan suami orang keluar pergi makan tengah hari di pejabat. Berapa ramai? Saya mengajar pejabat-pejabat KKL tu bersepah-sepah, saya mengajar. Macam itulah suasana. Tadi baru saya mengajar cari gali house di Grand Hyatt, tu Shell punya tu company gas tu. Saya Zuhur biasa di belah-belah KL. Nah, kadang-kadang dia orang cerita, betul Ustaz, memang ada Ustaz. Sampai pernah datang satu peristiwa dekat saya, mengaku depan saya, Ustaz, saya tak tahu ni benih siapa. Benih suami saya ke benih dengan orang saya melakukan maksiat, walaiyazubillah. Berapa ramai hari ni kita je tak tahu. Kat luar bersepah-sepah, bini orang dengan suami orang dengan bini orang. Maka sampai sebelum naik kepada Arash, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Jibril alaihissalam, ini peristiwa yang banyak daripada kalangan umat aku diazab kerana dua benda berlubang pada tubuh batangnya itu tadi. Seorang manusia paling diazab oleh Allah kerana kesilapannya daripada dua benda berlubang. Yang pertama, mulut. Ini perkataan cakap yang bukan-bukan. Ini mulut guna untuk mengumpat. Ini mulut guna untuk fitnah. Ini mulut guna untuk mengaibkan orang. Satu, sehingga boleh memutuskan silaturahim. Berapa ramai hari ni putus silaturahim? Dengan adik-beradik tak tegur, dengan jiran tak tegur. Kata Al-Imam Ghazali, kalau betul-betul nak bermusuh, kalau betul-betul nak kelahi, kalau betul-betul nak lawan, tak mau tegur, kata Al-Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, nak betul-betul putus silaturahim dengan iblis laknatullah. Kalau betul lah, ini dengan adik-beradik tak tegur, alah salah sikit je, alah dengan jiran tumpang parking sekejap je, dimaki hamunnya, alah kadang-kadang letak pasu tu terlebih sikit, tak bertegur. Berapa ramai daripada kalangan kita. Ini Nabi dah sebut dah. Daripada pertama mulut, yang kedua daripada kemaluan. Maka sebab itu yang pertama Ustaz nak gambarkan kepada kita, ibrah perjalanan Nabi, setiap daripada ujian yang Allah Ta'ala letak pasti akan ada kesenangan. Dua, iaitulah apabila peristiwa Isra wal Mi'raj, jangan main-main. Ini adalah satu kedudukan yang Allah Ta'ala nak bagi mukjizat paling besar. Solat bukan wahyu, puasa wahyu, zakat wahyu, nikah kahwin wahyu, tetapi solat tidak ada wahyu. Sebab tu solat macam mana teruk pun tetap kena solat. Puasa okey lagi Ustaz. Mak saya ada duduk dekat Ipoh, umur 95. Doktor kata memang tak boleh puasa dah. Ada keharusan dalam syarat kena bayar fidyah. Boleh? Oh, dia memang hari-hari kena makan ubat Ustaz, 95 tahun dah Ustaz. Tak larat Ustaz, tapi dia bolehlah bergerak Ustaz. Oh, tapi memang tak boleh dah Ustaz. Dia memang hari-hari kena makan Ustaz. Berjalan pun ya Allah boleh bayar fidyah sahaja. Zakat tak mampu, haji tak mampu, boleh. Tapi solat tak boleh. 95 tahun. Doktor kata, ni makcik ni tua dah ni. Puan siapa? Saya anak dia. Umur berapa? Umur 60. Pesanlah dekat mak. Mak yang 95 tu kan, di mak kan? Doktor, betul-betul. Pesan dekat mak lah. Kalau boleh mak ni jangan semayang banyak-banyak lah. Mak tak larat. Doktor mazhab Ayapin nama dia tu. Tahu? Tak boleh, sebab semayang tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk baring. Tak boleh baring pakai kelopak mata. Tak boleh pakai kelopak mata pakai hati. Berapa ramai orang duduk hospital tak semayang? Berapa ramai? Yang tak duduk hospital pun tak solat? Alhamdulillah Ustaz, saya 4 hari masuk hospital Ustaz. Ya Allah, sakit apa bang? Buah pinggang lah Ustaz, batu karang lah Ustaz. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, duduk dekat hospital baru ni Ustaz, 4 hari cuti. Lain macam cuti kenapa bang? Datang period ke? Tak bang Ustaz. Nah, memang saya cuti lah 4 hari, tak boleh nak semayang. Berdosa besar.
Sedangkan Allah Ta'ala timpakan kesakitan untuk mengangkatkan darjat, yang kau pergi tinggal solat. Buat apa? Ustaz nak ambil wuduk macam mana? Itu kena datang majlis ilmu orang ajar. Tu kena datang kuliah. Dia panggil solat hormat waktu nama dia. Tak boleh nak bangkit, kiblat tak tahu mana, duk pakai pampers lagi, tapi aras awak akal masih waras. Oh, alhamdulillah tahu pukul 2.30 zuhur dah. Tak tahu kiblat, solat hormat waktu, tetap semayang. Tapi masuk hospital, apa ramai? Biarlah ustaz, duduk zuhur, asar 20 hari tak semayang. Berapa ramai? Sedangkan solat tak ada excuse. Tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, lambung kanan, tak boleh lambung kanan, lambung kiri, tak boleh lambung kiri, menghadap apa yang mampu, tak boleh pakai mata. Istilah buka tutup dah mata tu. Nah, kalau rukuk, subhana rabbiyal azim, Allahu akbar, mula dengan buka atau mula dengan tutup? Janganlah ada tanya ustaz, kalau rukuk tu macam mana ustaz? Kalau kita semayang duduk, rukuk tu setengah. Kalau pakai mata, macam mana ustaz rukuk tu? Setengah je ke steam je mata tu ustaz? Steam je. Kau tutup lah perhabis. Istilah perpindahan rukun fi'li tu tutup buka. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar rabbi filli warhamni. Allahu akbar subhana rabbiyal. Istilah buka. Tak mampu juga kata Nabi pakai hati. Tapi berapa ramai daripada kalangan kita bermudah-mudah dalam bab perihal solat. Sebab tu nombor 2, solat tak ada excuse. Last, nombor 3, ceramah kita pada malam yang mulia ini. Habis, last nak? Okey, nanti ada rezeki, nanti kita sambung lagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadikan bulan Rejab ni bulan paling mulia. Rejab kata ulama, bulan untuk kita menanam. Sya'ban, bulan menyiram. Masuk Ramadan, cerita banyak tadi. Itu zaman menuai, kasih ambil hasil, kutip bawa balik. Bahasa mudah, nak faham. Rejab tanam, speed dah. Itu masuk Syaban, kasih tumbuh lah, siram-siram sikit, baja-baja sikit, tambah-tambahkan ibadat sikit. Itu Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nabi sebut, man qama Lailatul Qadri imana wahtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang bangkit pada malam Ramadan, tambah-tambah especially Lailatul Qadar, apa maksiat pun yang dia buat diampunkan oleh Allah. Cuma kata ulama, hukum sesama manusia saja tidak diampunkan. Dulu ada minum arak, dulu ada berjudi, nah, dulu ada bla bla bla, diampunkan oleh Allah. Jadikan Rejab ni satu kedudukan yang mulia. Lepas tu imam tadi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan tinggal. Jangan tinggal doa ni. Kalau masuk Ramadan biasanya Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Masuk Rejab jangan main-main. Doa tu jangan tinggal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ikut ustaz, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati usia kami, hayat kami, nyawa kami dalam bulan Rejab wa Sya'ban dan Sya'ban. Paling penting ya Allah, kami merayu kepadamu ya Allah. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami, izinkan kami, masukkan kami dalam bulan Ramadan. Ini bukan perkara main-main. Sebab tu jangan tinggal. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa, tapi cubalah. Nah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu jangan tinggal. Imam terlupa, kita baca. Kadang-kadang imam tak ingat, kita baca je lah, tak apalah. Janganlah kata imam kenapa tak baca tu, Ustaz Nazri suruh tu. Dah. Okey, ambil kesempatan paling penting. Last sekali sebelum penutup, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ikut juga la ilaha illallah, lapon now lah tu. Teruk bebenor le. Nah, ikut juga tu aku baca doa makan tu, lampau dengar lah 928 dah tu, boleh berhenti dah tu. Nah, insya-Allah ada kelapangan, ada waktu, ada rezeki nanti
kita dipertemukan oleh Allah. Ni ahli karya Masjid Kampung Rincing ni, jangan tak datang solat berjemaah, terutama kepada ar-rijal. Cuba create buat macam subuh Jumaat ke, ikutlah kreativiti kita. Cuba buat. Kalau dah buat, alhamdulillah, kita pakat-pakat bantu. Kalau bukan kita nak datang, siapa lagi nak datang? Cuma dia ke dalam sikit. Nah, kalau dekat luar dia mungkin ada potensi, tapi tak apalah, kita cuba bantu imarah. Ni bukan rumah siapa-siapa, rumah Allah. Maka datang imarah. Nah, karya-karya kita yang lain, pakat-pakat kita datang. Nah, untuk kita ambil kelebihan barakah kita, jangan sampai besok kita terkepit baru nak datang rumah Allah. Dah susah, dah payah, barulah kita cari. Tak mau macam tu. Nah, ni dah susah-susah, dah lah, anak tu dah teruk dah. Saya duduk pondok Setumbuh dulu, saya antara orang yang jaga pendaftaran. Ustaz, boleh tak nak masukkan anak ni Ustaz? Bapanya anak ni? Oh tu lah Ustaz, anak ni ga Allah main motor Ustaz. Boleh ke Ustaz nak masuk? InsyaAllah kita cuba didik. Seorang lagi, Ustaz, boleh ke nak masuk anak ni? Bapanya? Allah Ustaz, kelik rumah 3-4 pagi. Maksudnya balik rumah 3-4 pagi, hantar pun tu. Jaranglah Ustaz, ni anak saya 20 ni Ustaz, ada tak nak masuk pondok? Belum aku jumpa lagi tu. Nah, jadi sebab tu ambil pendekatan, jangan tunggu sempit, jangan tunggu susah baru kita nak datang rumah Allah. Gunakan peluang yang ada. Terus ada kata buah sibuk lah. Saya muda lagi sibuk Ustaz. Nak kata sibuk, Rasulullah lagi sibuk. Siangnya muamalat dengan manusia, satukan muhajirin dan ansar, malamnya beribadah kepada Allah sampai bengkak kaki. Riwayat Siti Aisyah, bengkak kaki, semayang malam lama sangat. Nah, Siti Aisyah tanya, bang dadah lah tu bang semayang, abang relax lah, kenapa semayang sampai bengkak kaki? Nabi bagi satu poin je. Terdiam Siti Aisyah. Salah ke tanda aku untuk syukur kepada Allah? Semayang berdiri lama, bengkak kaki. Ayah-ayah bengkak tak? Tu duduk belakang tu, bengkak tak kaki? Bengkak? Bengkak juga gaut, bukan berdiri lama. Betul? Jadi ambil kesempatan, gunakan peluang. Nah, jauhkan perpecahan. Tak salah, ala orang A tak baik dengan orang B, orang B tak baik dengan orang C, tak payahlah. Nah, ambil kesempatan kita nak berpindah ke alam barzah, lebih-lebih kurang je lah. Ada salah silap sikit-sikit, tu sadu berasa hati manalah. Nah, jadi gunakan kesempatan yang ada untuk kita tinggikan agama Allah. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap datang daripada Ustaz. Hampir 1.5 jam. Nah, kita berceramah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pertemuan malam yang barakah. Ustaz doakan semua yang berada dalam karya Masjid Kampung Rincing Hulu ini diberikan kesihatan yang baik oleh Allah. Amin lah, lemau nau. Ustaz doakan semua yang berada dalam masjid karya ini diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Ustaz doakan semua yang berada dalam karya ini, yang datang pada malam barakah, direzekikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Dan yang paling penting, Ustaz doakan semua yang berada dalam majlis pada malam yang barakah. Sekiranya Allah Ta'ala tak izinkan kita lagi ketemu, mungkin Allah Ta'ala ambil nyawa kita, mungkin kita berpindah tempat lain, tapi yakin dan pasti lampu yang dinyalakan, kipas-kipas yang berpusing, insya-Allah kalau bukan di atas dunia, Ustaz doakan semua kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kedudukan yang paling besar untuk kita mengharapkan mardatillah, redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Ustaz mohon maaf banyak-banyak sepanjang 1.5 jam ceramah perdana kita. Andai kata ada tersalah daripada Ustaz, 10 jari Ustaz mohon ampun. Yang baik tu datang daripada Allah, kurang dan silap daripada diri Ustaz sendiri. Mudah-mudahan insya-Allah
Allah Ta'ala berkatkan hidup kita, Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk istiqamah menghidupkan masjid di tempat kita. Aqulu qauli hadza, yang baik sekali lagi daripada Allah, salah dan silap daripada Ustaz mohon maaf banyak-banyak. Andai kata perkataan Ustaz, cakapan Ustaz ada yang tidak sedap didengar, ada yang mengguris hati ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, itu semua atas kekurangan Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita fi dunia wal akhirah. Aqulu qawli hadha wa nastaghfiruka wa natubu ila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz dalam komisi. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita iktibar untuk amalan sampai. InsyaAllah kita ada sikit channel mata untuk Ustaz. Allah, ya ke? Saya nak cakap sebentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ta'ala dengan Ustaz kita Ustaz Nazri Nasir. Dan insyaAllah pada malam esok kita diterima di Surah Haji Musa bersama sahabat Ustaz Nazri juga, iaitu Al-Fadhil Ustaz Safwan Syafiq Muhammad Idris di Surah Haji Musa ada di Cintengah. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita fahamkan baca semua di masjid di kampung Haji Musa esok insyaAllah. Dan mudah-mudahan pada Ustaz 3 bulan kita booking Ustaz untuk Syaban pula, tadi kata berjam Syaban Ramadan 3 bulan 3 nasib 3 Mac. So Ustaz ni kemudian dia salam dengan Al-Jannah. Saya tak dengar sama ada 2 jam luar lepas. Okey, mulakan pada Datuk tuan-tuan perempuan hari pada malam ni. Saya minta maaf dan kelewat pada malam ni dan dapat dengarnya dalam setengah jam drama pada kita. So ada kematian sekali di kampung Pulau Bilang dan saya berbicara agak balik untuk sahabat saya ini. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz dan pada ummah yang ada malam ni, dan insyaAllah pada 3 hari bulan Mac nanti kita akan laksanakan Nui kedua di zaman keputusan masih yang baru kedua kampung kan, betul kan? Kita offer pada 7 bayi yang telah dibuat nikah pada hari berkenaan. Kita mohon sumbangan sebanyak 300 sahaja dan lainnya masih akan sponsor ya. Kalau siapa minat segera jumpa saya ya. Tahun lepas habis dalam masa beberapa hari je ya. Ini saya buka pada malam ni dan boleh berbanding dengan saya ya. Kena 7 orang je. Kita akan berbalik kampung pada 3 bulan nanti dengan saya tunggu insyaAllah. Besok dan terusnya saya akan cari tunggu ya. Jadi sesama rakyat majlis pada malam ni dan terima kasih kepada yang hadir. Sekian, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sholli ala sayyidina Muhammad Jangan ni. Okey.